billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama, ya. Kembali bersama lagi dengan Ustaz dalam live FB, ya. Di sini Ustaz ambil masa sedikit, ya. Ustaz pun dalam keadaan memandu, agak ni sikitlah, kelang kabut sikit. Ustaz nak ambil penjelasan sedikit, agak ringkas. Ramai yang bertanya dengan Ustaz, kan, dalam messenger. Ustaz, selalu Ustaz sebut pasal nusyus, kan. Hari ini Ustaz tak terang pun tentang dayus tu. Apa itu dayus? Kita kena faham dulu dayus ni apa. So yang lepas Ustaz dah terang tentang nusyus. Hari ni Ustaz terang tentang apa itu dayus, Ramai sangat ni orang kekeluargaan ni. Masalah kekeluargaan. Sampai luar dalam pun bercerita dengan Ustaz ni. Penat Ustaz ni. Kan? Tapi tak apalah, memang dah itu tanggungjawab Ustaz. Membantu orang yang tak memahami dalam hal agama, memberitahu tentang agama, berkongsi ilmu tentang hal agama, ya. Ustaz nak buat macam mana? Dan itu amanah Allah bagi kat Ustaz. Baik, cerita tentang dayus. Dayus ni ada jatuh pada siapa? Dayus ni ada jatuh pada perempuan ke? Tak. Dayus ini dijatuhkan diletakkan kepada kaum lelaki. Baik. Bagaimana yang dikatakan dayus, Ustaz? Ya. Dayus ini yang bermaksud seorang lelaki membiarkan anak isterinya ataupun ahli keluarganya, baik mak ke, nenek ke, opah ke, apa ke, kan, yang wanita, membiarkan mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti contoh, mereka melakukan satu perkara yang ditegah. Jalan tidak menutup aurat, tidak ditegur oleh suaminya, maka itu yang dikatakan dayus. Itu contoh, ya. Ada lagi, dia bertanya, Ustaz, kalau suami yang tak solat, dia kata suami yang tak solat, suami yang tak puasa, suami yang minum arak, itu lelaki dayus ke? Ramai yang bertanya, suami yang tak solat, suami yang tak puasa, suami yang melakukan perkara yang ditentang oleh Allah, itu bukanlah lelaki yang dayus. Baik. Kenapa dia katakan macam tu? Lelaki yang tak solat, Ustaz kata bukan lelaki dayus. Lelaki yang mabuk itu bukan lelaki dayus. Sebab itu adalah lelaki ataupun suami yang fasik. Suami yang fasik, suami yang derhaka dengan Allah, suami yang derhaka dengan perintah Allah, dia bukan dayus, ya. Banyak juga di antara yang bertanya semua, suami saya dayus, Ustaz, begini. Dayusnya macam mana? Dia tak solat, Ustaz. Dia tak ajar saya agama, Ustaz. Dia tak ini, Ustaz. Dia tak itu, Ustaz. Dia tak ada apa semua. Itu bukan lelaki dayus. Itu adalah lelaki yang fasik, suami yang fasik, Dan suami yang fasik, walaupun dia tak solat, ada hak isteri menuntut talak, menuntut cerai di Jabatan Agama Islam. Kerana nak buat apa kita
boleh minta talak? Sebab dia menderhaka dengan Allah. Derhaka Allah ni besar ke kecil? Derhaka dengan Allah dosa yang paling besar. Malah orang yang menentang agama Allah, dia lebih teruk daripada orang kafir. Lebih teruk daripada orang kafir. Ada hak isteri pergi menuntut cerai. Tak berdosa, jangan takut. Tak berdosa. Jangan taat dengan suami bodoh-bodoh gitu je. Kemudian suami kata, kau ni nusyus, kau tak ikut cakap aku, apa semua. Dia tak sedar yang dia tu dah jadi fasik. Jadi yang katakan dayus ini adalah lelaki yang membiarkan isterinya, tidak menegur isterinya, anak perempuannya, ibunya keluar tidak menutup aurat, anaknya keluar dengan lelaki yang bukan mahramnya, tak ditegur. Lelaki isterinya mengumpat, tak ditegur, keluar tidak pakai tudung, tak ditegur, apa semua benda yang dilarang oleh Allah, suaminya tidak tegur. Banyak. Sebab apa? Wanita ini adalah fitnah. Maksud wanita ini adalah fitnah. Aurat ini adalah aib. Jadi benda-benda itu di dalam Al-Quran telah diterangkan bagi seorang wanita yang mendedahkan keaiban dia, iaitu aurat dia, kan? Suami wajib menegur isterinya. Sekiranya sudah ditegur 3-4 kali, 5-6 kali sudah ditegur, tapi masih lagi kedudukannya begitu, tidak mahu mendengar, tidak mahu apa semua, tidak cakap, tak mahu dengar, maka suami itu bukan lagi suami yang dayus. Itu bukanlah suami yang dayus. Sebab telah ditegur. Tetapi kalau tak ditegur, ramai sekarang ni orang lelaki tak tegur isteri, tak pakai tudung. Ramai orang lelaki tak tegur anak-anak muda tak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai tudung, baju ketat, seluar ketat. Ramai bersepah sekarang ni. Dan ada juga lelaki yang dayus. Bukan suami aja dayus, lelaki yang dayus, tetapi taklah seteruk seteruk kaum lelaki, suami yang dayus. Tak seteruk suami yang dayus. Suami yang dayus itu dah jenis parak dah tu. Tu dah orang cetong dah tu. Lelaki yang dayus bukan mahram, tetapi tidak menegur, tidak menegur perempuan-perempuan di luar, mendedahkan aurat. Tetapi di situ tidaklah seteruk ni si suaminya, suami dayus. Sebab apa? Bila dikatakan lelaki yang dayus tidak menegur orang, kaum wanita yang dipertanggungjawabkan kepada lelaki menutup aurat. Seperti contoh dalam FB ni, ramai yang saya tengok, ustaz tengok kawan-kawan ustaz dalam FB yang wanita berjoget sana, berjoget sini, dedah aurat sana, dedah aurat sini, tergolek sana, tergolek sini, tunduk buah-buah dada ni, tunjuk apa ni, lurah-lurah dada ni apa semua. Tak ditegur, malah digalakkan lagi. Wah, cantik kau neng. Wah, bagus. Tegur. Tegur kaum wanita tu. Sebab apa? Kaum wanita ni dia tak tahu apa. Dia jenis bingung. Dia fitrah dia suka bercantik dan menunjukkan kecantikan dia. Tak kiralah umur berapa sekalipun, dah pakai nenek ke apa sekalipun, dia suka bercantik-cantik dan menunjukkan kecantikan dia. Tak kira lah make up ke, aurat dia ke, apa ke, memang dia suka, memang PL dia macam tu, suka. Dan lelaki pula suka pula melihat perkara yang cantik. Bila tengok benda tu cantik, benda tu pelik, benda tu rasa mendatangkan keinginan kepada dia, dia suka tengok.
lelaki bila bercakap dalam hal-hal benda-benda yang seronok, dia kurang. Tetapi dia suka melihat. Itu fitrah lelaki, ya. Tapi itu bukan tajuknya sekarang. Tajuknya sekarang adalah lelaki yang dayus, ya. Lelaki yang dayus ini adalah tidak menegur kaum wanita, tidak menegur anak isterinya berpakaian mendedahkan aurat, berpeleseran, hangkut jantan sana, hangkut sini, hangkut sana. Itu makanya kaum lelaki ni perlu berani. Tapi zaman sekarang ni ramai yang kaum lelakinya isteri tanggung kaum lelaki. Tak ada duit, suami tak ada kerja, suami malas nak bekerja, suami tak ada nak usaha. Berusaha tu lain cerita, baguslah bekerja. Yang berusaha, yang malas nak berusaha. Isteri aku gaji besar, duduk kat rumah je lah. Tak payah cari duit, isteri aku beli itu, beli ni apa semua. Segala-galanya memang harapkan isteri. Bila isteri buat hal, isteri pakai mengumpat, isteri buka tudung, isteri pakai seluar ketat, dah telanjang dekat luar, kita tak tegur. Malah ada juga lelaki yang jenis bingung ke jenis bodoh, tak tahulah. Bangga dengan bangga isterinya mendedahkan aurat. Kalau setakat isteri minta beli motor, isteri minta beli emas, tak dapat diberi, tak dapat dibagi sebab kemampuan kita tak ada, begitu begini, itu bukan dayus. Makan minum isteri tak diberi, apa semua tak diberi, itu bukan dayus. Sebab makan minum isteri itu bukannya wajib, tetapi nafkah itu yang wajib. Bila sebut nafkah tu termasuklah makan minum, tempat tinggal, kasih sayang, didikan, apa semua. Itu yang wajib. Jadi orang tak faham. Bila tak faham, tak nak bertanya. Bersepak ustaz-ustaz dekat luar tu, boleh terangkan apa itu, ini, apa dayus, apa nusyus, apa semua, tapi tak nak bertanya. Sombong. Konon aku pangkat datuk sebab aku pangkat besar dalam jawatan aku. Apa benda nak tanya dengan ustaz yang entah ke mana, daripada mana datangnya, tak nak bertanya. Jadi itu jadinya jadi bingung. Bila bingung, tak boleh diajar. Bila diajar, dia lawan kita balik. Penyudah bodoh sampai ke tua. Bodoh sampai ke mati. Jadi itu ustaz dah terangkan apa itu dayus. Yang lepas pun ustaz dah terangkan apa itu nusyus. Jadi kita tengok diri kita. Tapi jangan cakap bila ustaz cakap macam tu, ustaz ni ada juga yang tak ada dayus apa semua. Ustaz pun tak, kadang-kadang kita tak sedar. Ni manusia ni tak lari pada dosa, ya. Tak lari pada dosa. Kadang-kadang ustaz pun kan tersentak juga. Betul, aku pun ada begini. Tapi mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kelemahan dan keburukan itu daripada ustaz sendiri. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.